Selamat pagi murid-murid. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk pelajaran pendidikan moral tahun 4. Kita dah masuk unit 9 ya. Dan tajuk kita hari ini ialah saya menegur jiran terima. Okey, mari kita lihat slide yang pertama. Okey, pertama cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 76. Mari kita sama-sama baca dan fahami cerita ya. Baik. Kes pembuangan sampah dibuang dari tingkat atas, kejiranan kotor mengundang penyakit. Okey ya. Baiklah, Hariwanan menyedari kawasan kejiranannya kotor. Jadi dia cuba mengenal pasti apakah punca berlaku kekotoran itu dengan teropongnya. Maknanya dia teropong dekat kawasan kejiranan. Kawasan kejiranan dia rumah apartmen ya, jenis apartmen. Kemudian dia ternampak salah seorang jiran sedang membuang sampah dari tingkat atas. Dilihat dari teropongnya ya. Kemudian Hariwanan risau kekotoran itu mengundang penyakit. Okey, seterusnya slide yang kedua. Jadi Hariwanan pergi berjumpa Alicia. Dia menegur perbuatan Alicia. Baik, tengok bagaimana dia menegur dengan penuh sopan ya. Alicia, kenapa kamu membuang sampah dari tingkat atas? Perbuatan kamu mengotorkan tempat tinggal kita dan mengancam keselamatan jiran kita. Kemudian apa jawab Alicia? Biarlah Hariwanan, di sini ada pekerja yang mengutip sampah. Lagipun jiran yang lain juga buat begitu, kata Alicia. Jadi Alicia menyatakan ada pekerja yang akan mengutip sampah. Jadi ramalkan kesudahan cerita ini. Kalau kamu lihat situ ada tanda soal di situ, dia kata ramalkan. Maknanya cuba kita teka kesudahan cerita ini ya. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, Hariwanan terus-menerus menasihati Alicia ya. Dia kata apa? Tidak boleh Alicia. Ini kerana pekerja hanya mengutip sampah 2 kali seminggu. Sampah-sampah tersebut akan terkumpul dan menjadi banyak. Ini menyebabkan kawasan kejiranan kita kotor. Kasihan jiran-jiran yang tinggal di tingkat paling bawah. Anak-anak mereka juga mudah dijangkiti penyakit seperti penyakit denggi dan penyakit tangan, kaki dan mulut yang boleh menjangkit. Maknanya penyakit ini boleh menjangkiti kepada anak-anak jiran yang lain ya. Selain itu, kasihan juga kepada pekerja kerana terpaksa mengutip sampah di sekitar kawasan kejiranan kita. Jika kita kumpulkan sampah dan buang di dalam tong sampah besar, mereka hanya perlu mengutip sampah di tong sampah tersebut. Nampak dia menasihati Alicia. Jadi Alicia pun wajahnya pun menjadi kesal ya. Maknanya dia menyesal atas perbuatan dia. Dan dia kata apa? Kasihannya mereka. Baiklah Hariwanan, terima kasih kerana telah menegur kesalahan saya. Jika kamu tidak memberitahu saya akan perkara ini, saya akan terus mengotori kawasan kejiranan kita ini. Lain kali saya tidak akan membuang sampah merata-rata lagi. Kata Alicia ya. Kalau kita tengok murid-murid, tajuknya pun saya menegur jiran menerima. Jadi kita boleh ramalkan cerita ini, akhirnya Alicia menerima teguran Hariwanan ya. Kemudian apabila Alicia berkata terima kasih kerana telah menegur kesalahannya, apa jawab Hariwanan? Terima kasih juga Alicia kerana sudi menerima teguran saya. Sebagai jiran, saya rasa bertanggungjawab untuk menegur demi untuk kesejahteraan kita bersama. Nampak? Maknanya bukan kepentingan Hariwanan saja. Untuk menjaga kesejahteraan ni maknanya demi untuk Hariwanan, Alicia dan jiran-jiran lain juga. Demi kesejahteraan mereka semua ya. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, katalah murid-murid ya, ada satu situasi di mana Encik Lim selalu meletakkan kereta mereka di hadapan rumah Encik Arun. Jadi Encik Arun menegur ya. Jadi tengok bagaimana cara dia menegur. Dia kata apa? Minta maaf Encik Lim, bolehkah Encik Lim jangan meletakkan lagi kereta di hadapan rumah saya? Ini menyukarkan saya dan suami keluar pagi-pagi untuk ke pasar, kata Encik Arun dengan senyuman yang manis. Nampak? Maknanya Encik Arun menegur dengan cara yang sangat baik, yang bersopan ya. Jadi nak menegur pun murid-murid kita kena ada adab dia ya. Adab dia kena tegur dengan cara yang baik, gunakan perkataan yang baik ya. Dan Encik Lim pula menerima teguran. Bagaimana cara dia menerima teguran? Oh, saya minta maaf Encik Arun.
Sebenarnya O tu OH saja murid-murid ya. Cikgu tertambah W pula. Okey, lain kali saya tidak akan meletakkan lagi kereta di hadapan rumah Encik Arun ya, kata Encik Lim sambil tersenyum. Dia terus mengalihkan keretanya. Nampak? Jadi bila Encik Lim dengar Encik Arun menegur, dia segera memohon maaf. Nampak? Dia tahu kesilapan dia, dia segera mohon maaf. Kemudian dia berkata lagi, dia tidak akan meletakkan lagi kereta di hadapan rumah Encik Arun ya. Dan seterusnya dia terus mengalihkan keretanya. Nampak? Maknanya dia terus bertindak. Bukan saja dia kata, baiklah saya tidak akan lagi letakkan kereta, tapi lepas tu dia diam, dia tak buat apa-apa kan. Tak boleh macam tu ya. Maknanya dia terus bertindak mengalihkan keretanya ya. Okey, seterusnya, kita slide yang seterusnya. Cuba murid-murid lihat dekat skrin tu, apakah yang mungkin berlaku jika Encik Arun memarahi Encik Lim? Katalah Encik Arun kan, dia tegur dengan cara yang kasar. Hoi Encik Lim, ambillah kereta awak ni, menyebuk je letak dekat depan rumah saya contohnya kan. Dan bila kita tegur dengan cara macam tu murid-murid, orang yang ditegur pun walaupun dia melakukan kesilapan, dia pun akan mudah naik marah. Jadi lagi dia tak nak mengalihkan kereta dia. Dan seterusnya bolehlah membawa kepada kejadian seperti dalam gambar ni, mungkin akan berlaku kereta Encik Lim dicalari ya, dan seterusnya berlaku pertengkaran dan pergaduhan sesama mereka. Jadi murid-murid, sebab tu kita kena menegur kesilapan jiran-jiran kita dengan cara yang baik, dan jiran-jiran juga yang ditegur mesti menerima teguran. Sekiranya teguran itu untuk perkara yang baik dan boleh menjamin kesejahteraan kejiranan, maka dia perlu menerima teguran tersebut ya. Baik, kita pergi kepada slide seterusnya murid-murid. Puan Lau meminta agar Puan Nori tidak memasang lagu dengan kuat pada waktu malam semasa majlis hari jadi anaknya. Jadi macam mana Puan Lau menegur? Maafkan saya Puan Nori, bolehkah Puan Nori perlahankan sedikit radio kerana saya dan suami hendak tidur. Kami kena pergi kerja awal pada esok hari, kata Puan Lau dengan nada yang sopan. Nampak? Dia menegur dengan penuh sopan ya, sopan santun ya. Jadi Puan Nori menerima, dia terima teguran. Baiklah Puan Lau, saya akan perlahankan radio sekarang. Saya mohon maaf ya Puan Lau kerana memasang radio terlalu kuat tadi, kata Puan Nori dengan sopan dan hormat kepada Puan Lau. Nampak? Jadi Puan Nori juga menerima teguran dan segera bertindak memperlahankan radionya ya. Okey, baik, seterusnya. Encik Krishna memberitahu Encik Amma bahawa dia ternampak anak Encik Amma membawa motor dengan aksi bahaya di kawasan kejiranan. Jadi Encik Krishna pula menegur. Dia kata apa? Encik Amma, tadi saya lihat Haikal, anak Encik Amma, membawa motor dengan aksi bahaya di kawasan kejiranan. Saya takut dia tercedera dan mencederakan jiran-jiran, kata Encik Krishna dengan riak wajah prihatin. Jadi apa maksud prihatin murid-murid? Prihatin ini mengambil berat, maksudnya mengambil berat. Jadi Encik Krishna menegur sambil wajah dia menunjukkan dia sangat prihatin. Maknanya dia mengambil berat akan keselamatan Haikal anak Encik Amma ya. Jadi Encik Amma pula bila dia tengok Encik Krishna menegur dengan wajah yang prihatin, kemudian menegur dengan cara yang baik, apa dia jawab? Ya ke Encik Krishna? Nanti saya akan menegur kesilapan Haikal. Terima kasih Encik Krishna. Terima kasih Encik Krishna kerana tolong memberitahu saya perkara ini. Kalau saya, maaf murid-murid, cikgu salah type tu ya. Kalau tidak, saya tidak tahu Haikal membawa motor dengan membahayakan dirinya dan orang lain, kata Encik Amar dengan riak wajah risau. Maknanya Encik Amar risau lah ya, sebab bila dia dengar anak dia bawa motor dengan aksi yang bahaya. Kamu tengok dekat gambar tu, nampak dia angkat motor tu kan, bahaya, macam jangan buat macam tu ya murid-murid. Jadi itu boleh, kalau berlaku kemalangan, boleh menyebabkan Haikal tercedera, atau lebih malang lagi kalau dia terlanggar orang lain, maka dia tercedera dan dia juga boleh mencederakan orang lain. Sebab tu Encik Amma sangat risau bila diberitahu anaknya membawa motor dengan aksi yang bahaya ya. Namun begitu dia menerima teguran Encik Krishna dan memberitahu dia akan segera menegur anaknya ya, supaya tidak lagi membawa motor dengan cara membahayakan diri ya. Baik, seterusnya murid. Encik Tom ternampak anak Puan Jaya sedang menconteng kawasan kejiranan.
Jadi Encik Tong menegur. Dia kata apa? Selamat pagi Puan Jaya. Puan Jaya, tadi saya ternampak Danish sedang menconteng dinding rumah jiran. Saya risau tindakannya akan menyebabkan dia dimarahi oleh jiran tersebut, kata Encik Tong dengan wajah prihatin. Kemudian, apa kata Puan Jaya? Puan Jaya terima. Nampak dia menerima teguran Encik Tong. Dia kata apa? Selamat pagi Encik Tong. Terima kasih kerana memberitahu saya perkara ini. Saya akan menasihati Danish supaya tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Terima kasih ya Encik Tong, kata Puan Jaya sambil tersenyum ikhlas. Nampak? Sebenarnya sambil tu murid-murid ya, tapi komputer laptop cikgu ni dia auto ni kan, dia jadi sambal pula. Sebenarnya sambil ya, SAMBIL. Kata Puan Jaya sambil tersenyum ikhlas. Okey, seterusnya Puan Suzy memberitahu pekerja ubah suai rumah Encik Han datang bekerja di waktu malam dan menyebabkan bayinya tidak tidur kerana bising. Jadi Puan Suzy menegur. Dia kata apa? Minta maaf Encik Han, saya ada perkara hendak beritahu Encik Han. Malam tadi, pekerja yang ubah suai rumah Encik Han datang bertukang di waktu malam. Bayi kami tidak dapat tidur kerana bunyi bising. Boleh tak Encik Han maklumkan kepada pekerja tersebut agar tidak bertukang di waktu malam, kata Puan Suzy sambil tersenyum manis. Nampak makna Puan Suzy dia tak marah. Dia menegur dengan baik. Jadi Encik Han bila Puan Suzy menegur dengan cara baik, Encik Han juga menerima tegurannya. Dia kata apa? Oh, ya ke Puan Suzy? Kasihannya bayi Puan Suzy tidak dapat tidur kerana bunyi bising dari rumah saya. Baiklah, saya akan segera maklumkan pada pekerja tersebut agar tidak lagi bertukang di waktu malam. Saya minta maaf bagi pihak mereka ya Puan Suzy. Terima kasih kerana memberitahu saya akan perkara ini. Kalau tidak, tentu jiran-jiran lain marah kepada saya, kata Encik Han bersungguh-sungguh. Nampak? Encik Han sebenarnya dia rasa sangat berterima kasih kepada Puan Suzy. Kalau Puan Suzy tak beritahu, jadi jiran-jiran lain tentu akan marah kepada Encik Han. Kerana rumah bising yang datang daripada rumah Encik Han. Nampak? Jadi ada kebaikan sebenarnya jiran kita menegur ya murid-murid, untuk itulah untuk menjamin kesejahteraan kawasan kejiranan. Maknanya jiran-jiran lain pun terasa aman dan sejahtera tinggal di kawasan tersebut. Kita juga aman dan sejahtera. Maknanya tidak ada perkara-perkara yang mengganggu kita dan jiran-jiran yang lain. Ya. Baik, seterusnya kita pergi pada slide yang seterusnya. Tengok anak Encik Goh menyanyi dengan kuat. Puan Rania menegur supaya Encik Goh dapat menasihati anaknya agar perlahankan suara. Jadi macam mana Puan Rania menegur? Encik Goh, tadi kami dengar anak Encik Goh menyanyi dengan sangat kuat. Saya takut dia akan mengganggu jiran-jiran lain yang hendak tidur, kata Puan Rania dengan muka yang prihatin. Kadang-kadang kalau hari Sabtu Ahad kan murid-murid, jiran-jiran tidak bekerja, itulah masa mereka nak berehat, nak tidur ya. Jadi kalau ada setelah kamu menyanyi dengan begitu kuat, dia akan mengganggu jiran-jiran tersebut ya. Jadi macam situasi sini kan, anak Encik Goh ni menyanyi dengan kuat. Jadi Encik Goh menerima teguran. Jadi dia kata apa? Saya minta maaf Puan Rania bagi pihak anak saya. Saya akan segera menegurnya supaya tidak lagi menyanyi terlalu kuat. Terima kasih kerana memberitahu saya akan perkara ini. Jika tidak, tentulah jiran-jiran lain akan merasa marah kepada anak saya. Kata Encik Goh sambil tersenyum manis. Nampak? Bila Puan Rania menegur dengan baik, Encik Goh juga menerima dengan baik. Ya, murid-murid. Baik. Dan dia dia kata dia akan segera menegur anaknya ya. Nampak? Jadi dia segera ambil tindakan. Kalau Encik Goh kata minta maaf Puan Rania, kerana memberitahu perkara ini, tetapi dia tidak menegur, dia tidak beritahu pada anak dia. Jadi perkara yang sama akan berulang. Jiran-jiran akan menjadi semakin marah. Jadi maknanya murid bila kita terima teguran, kita segera buat tindakan juga atas teguran yang kita terima tersebut. Okey, seterusnya murid tengok sini. Gambar ni dia kata tegurlah jiran dengan terimalah teguran jiran dengan baik. Ada kesilapan di situ ya. Tegurlah jiran dengan baik dan terimalah teguran jiran dengan baik. Cikgu tertinggal dan situ ya. Bersikap positif dan segera bertindak. Jadi kita tengok lihat di situ adab menegur. Dia kata apa? Tegur jiran dengan nada yang sopan dan perkataan yang baik. Jangan menegur dengan cara yang boleh menjatuhkan maruah jiran. Jangan menegur dengan cara yang boleh memalukan jiran. Contohnya kan, kamu tegur jiran, "Oi, tak ada akal ke kau awak ni?
tak pandai ke, kenapa awak buat macam ni? Contoh macam tu kan, itu kan menjatuhkan maruah jiran ya, ataupun dia menegur di halayak ramai. "Hoi Encik Khan, apa anak awak ni nyanyi bising-bising?" Di dah halayak orang orang ramai. Jadi Encik Khan akan memalukan Encik Khan ya. Jadi kita jangan, sebab tu menegur kena ada adabnya ya murid-murid ya. Seterusnya adab yang ditegur pula, maknanya adab jiran yang ditegur pula, terima teguran dengan hati yang terbuka. Maknanya kita kena akur yang itu adalah kesilapan kita dan kita kena terima teguran tersebut dengan hati yang terbuka. Kemudian ucapkan terima kasih atas teguran tersebut. Kerana murid-murid, kalau tidak ada jiran yang menegur kesilapan kita, dan kesilapan itu terus berlaku, maka kejiranan-kejiranan lain, jiran-jiran yang lain akan merasa marah kepada kita. Seterusnya, bila marah akan berlaku pertengkaran, bermasam muka, tidak bertegur sapa. Ya. Seterusnya, mohon maaf di atas kesilapan yang dilakukan. Sekiranya kesilapan itu kesilapan yang perlu kita mohon maaf, maka kita mohon maaf kepada jiran tersebut, ya, kepada jiran yang menegur. Kemudian segera bertindak. Nampak? Kadang-kadang kita terima teguran tapi kita tidak bertindak pun untuk memperbaiki kesilapan. Jadi kesilapan itu terus juga berlaku. Jiran-jiran masih berasa marah kepada kita. Jadi selepas ditegur, kita hendaklah terus segera bertindak untuk memperbaiki kesilapan tersebut. Ya murid-murid. Okey murid-murid, mari kita lihat. Seterusnya, sikap menerima teguran jiran akan menjamin kesejahteraan hidup berjiran. Apa maksud sejahtera? Maksudnya kamu balik rumah, kamu rasa seronok, hati kamu rasa senang. Kerana apa? Jiran kamu baik. Tetapi murid-murid sekiranya, macam ni tengok ya. Sikap tidak ambil peduli akan teguran jiran akan membawa kepada pertengkaran. Nampak? Bila bertengkar, kawasan kejiranan tidak lagi aman ya. Kamu balik rumah pun kamu tak seronok, kamu merasa benci dengan jiran kamu, kamu tak nak tengok muka dia, jadi tak seronok. Sedangkan kita nak hidup bersama jiran dalam tempoh yang lama. Bila kita bertengkar akan mengganggu pula jiran-jiran yang lain, akan memberi kesan juga kepada jiran-jiran yang lain ya. Tengok ni murid-murid ya. Boleh daripada pertengkaran tadi boleh sampai jadi bergaduh, berlaku pergaduhan pula. Jadi pertengkaran dengan jiran tidak akan dapat menjamin kesejahteraan hidup berjiran. Ya, murid-murid. Jadi murid-murid pastikan hubungan kejiranan sentiasa akrab supaya kesejahteraan jiran terjamin. Jadi word of the day kita hari ini ya. Perkataan yang kita pelajari hari ini yang murid-murid perlu ingat. Maknanya selepas ni kalau murid-murid jumpa lagi perkataan akrab ni dalam mata pelajaran bahasa Malaysia ke atau mata pelajaran lain, murid-murid mesti ingat maksud dia ya. Maksud akrab ialah hubungan yang sangat rapat ataupun hubungan yang erat. Baik murid, itu saja pelajaran kita hari ini murid-murid. Terima kasih kerana sudi mendengar penerangan cikgu dan kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih.